sayang ni. Dua saya masukkan ke debak ni lah saya habiskan tuang ni dulu Kita masukkan dalam periuk kita on macam ni tengok so kita tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udang hidup ini layu ini patut kita dalam bahasa orang sebab kita gunakan udang laut jadi dia tak merah sangat. So, kita masukkan garam, bismillahirrahmanirrahim, garam, serbuk pati ayam, bismillahirrahmanirrahim, pun MSG sahabat untuk memberikan. Saya tak buat sambal tumis berasingan sahabat. Siap sudah masakan sambal udang. Kita boleh tambahkan dengan apa sayang? Wah. So jemput kita makan sayang, jom makan sayang. Kita makan. Ni? Ya, jom. Okey, jom. Jom. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kita bersyarat pagi-pagi nak buat sarapan. Sarapan apalah agaknya. Kebetulan anak-anak pun balik. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ingat tadi radio mana? Lah ingat radio Era dia pun ada ni. Okey, sahabat. Assalamualaikum semua. Makcik kamera dan semua sahabat. Pagi-pagi ini kita bersiaran di dapur Abang Pencen Suka-Suki bersama Makcik Kamera dalam santai-santai masak. Kita nak menjadikan sarapan pagi untuk anak cucu. So kita nak buat simple yang very, orang kata sangat mudah. Sangat mudah dan sangat popular di serata Malaysia. Sarapan apa sayang tu? Nasi lemak buah bidara. Nasi lemak buah bidara sayang selada. Hamba turutkan buang emak buang sadara kerana kasih hamba turutkan. Tak elok saya buat perangai macam tu, tapi tak apalah, dah pantun di macam itu, kita biarkan. So hari ini sayang kita nak masak nasi lemak yang very simple but lovely. Orang kata simple marvelous, simple but marvelous. So kita buat nasi lemak yang orang kata tak nak payah fikir-fikir sayang. So kita gunakan beras biasa. Hari ini sayang kita nak masak lebih sikit. Kita nak masuk 3 pot ni. Saya gunakan beras basmati, apa jenama tak kisahlah sayang dan juga saya campurkan dengan beras biasa sebab kadang-kadang saya tak berapa suka kalau totally basmati. So saya nak ada macam sikit-sikit macam kanji-kanji sikit So saya gunakan basmati 3 ni. Untuk 3 ni saya bagi 1,5 basmati, 1,5 beras biasa. Dan air dia kita akan gunakan untuk setiap satu ni 1,5. So buat tim kita akan gunakan 4,5 ni termasuk dengan santan. So selain daripada beras ni sayang, saya gunakan juga daun pandan. It's very simple sayang. Kita buat macam ni. Daun pandan ni abang biasa potong-potong aja macam ni sayang. Kita potong je tapi dah cuci dulu sayang Lepas tu kita buat apa sayang? Kita juga perlukan ni halia kita halia ni kita huruf tipis sayang halia ni boleh dimakan sahabatnya kita hiris macam ni. Bismillah nak di blender pun boleh sahabat blender ketuk lah blender pun boleh sayang saya tunjukkan ni sayang. Kita masukkan ni tengok saya buat macam ni very simple saya tunjukkan lepas tu saya gunakan halba sayang. Saya gunakan halba halbanya banyak saya halba macam tu sedap dan saya juga gunakan garam. Tengok tunjukkan garam 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 ni untuk lemak sayang kalau tak ada garam tak lemak dan untuk mengenakkan lagi sayang saya bubuh dengan sedikit serbuk pati ayam. Kalau terlebih jadi nasi ayam. Tapi dia dah rasa sedap lah macam ni it's very simple. Itu saja bahan-bahan dia dan saya gunakan sayang 1 kotak santan kara ni so okey sayang ini satu kotak so cara ni mudah kita boleh juga sama ada kita masakkan air ni dulu, air santan campur air tu kita masak dah didih, kita masak pun boleh, dah didih baru masuk nasi boleh. Yang ini saya nak buat terus tapi kalau kita masak banyak sayang elok kita buat yang cara yang pertama saya tunjukkan tadi. So air ni satu saya gunakan lebih kurang 200 liter lah sayang biar ada lemak sikit tak lemak lah bang macam tu. Bismillahirrahmanirrahim ni. Ini air dia Ini satu sayang Ni tengok sayang. Ni air satu Kita nak tunjukkan dengan sahabat ni apa yang kita selalu buat lah kalau
TPSS dengan makcik kamera buat macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dah lama saya tak buat nasi lemak, tapi saya tak pernah kongsikan. Tapi untuk ini hari saya nak kongsikan. Kocak santan ni sayang. Rugi pakat santan dia. Kita kocakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dua sayang ni. Dua baru Tiga. Baru tiga tiga ni. Tiga kalau macam ni nak didihkan pun boleh, tak nak didihkan pun boleh. Tapi kalau sikit macam ni saya tak didihkan, sahabat ni. So terus saya masukkan ke debak ni lah saya nak tunjukkan lah, saya tuang gitu je dan saya bilas lah ni tadi. Tadi baru tiga sayang Bismillahirrahmanirrahim. Empat empat. Air dia ni 4,5 sayang Lebih sikit pun tak apa. Lebih sikit pun tak apa kata orang rumah saya. Sebab apa? Kita nakkan lembut sedikit. Pasal dia beras barian ni dia berderai. Ya, tak apa. Tahu tak apa sayang Dan kita masukkan 4,5 lah Kita masuk 4,5. Hidupkan ni macam tu, setengah dia. Kita kocak-kocak. Sebab kita dah ada santan sayang Bila dah ada santan, sebenarnya dia akan membantu juga melembutkan. It's very simple. Saya nak tunjukkan cara yang bersimple. Kalau cara yang susah tadi, macam saya sebut tadilah kita kalau yang susah ni, kita masak santan ni dulu sayang. Macam tu. Baru kita dah panas baru. Tapi kalau yang itu, kalau nasi dia banyak. So kita kacau-kacau lah kejap sayang Kita rasakan. Kita takut masin ke apa. Especially pada orang yang tak biasa. Kalau orang dah biasa, tak kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang macam ni. Nak cantik lagi, tambahkan sedikit minyak supaya dia berminyak. Tapi saya tak berapa suka saya. Nanti dah jadi macam nasi lain. Itu yang banyak orang kedai buat orang kedai. Kalau nak buat nasi lemak ke, nasi goreng ke, dia bagi minyak supaya dia berderai tapi ini kita nak rasa pure dia, saya tak tambahkan macam tu. Sepulang pada sahabat makcik kamera kata nak sedap, tambahkan sedikit minyak masak. Ada santan kotak. Sebab apa yang ini saya dah digunakan santan kotak, saya tak nak lebih-lebih. So saya nak rasakan keaslian dia. So macam ni kita terus boleh masak di dapur. Atas dapur gas boleh, atas dapur elektrik pun boleh. Tapi yang ini saya nak masukkan dekat rice cooker. Jom kita ke rice cooker, kita masak sehingga dia masak. Jom. Tengok saya. Okey sahabat, kita masukkan dalam periuk. Kita onkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita tekan periuk. Tutup periuk, kita tekan rice, puncheon rice. Bismillahirrahmanirrahim. Puncheon dia. Okey rice, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tunggu dia sehingga kecekat masak sendiri. Okey sahabat. So kita dah siap masak nasi ni, kita terus nak masak lauk dia. Jom kita tengok apa bahan-bahan untuk masakkan lauk kita. Saya nak kongsikan dengan sahabat semua apa yang saya buat hari ni. So macam biasa, telur merupakan sebahagian daripada protein yang sangat baik untuk kesihatan. Dan untuk tujuan ni saya gunakan telur untuk nasi lemak saya. Telur boleh digoreng, digoreng buat dadar boleh, dibuat masak mata lembu boleh. Tapi untuk tujuan ni biasa saya suka gunakan telur rebus. So kita nak rebus saja telur ni. Saya gunakan telur ini grade yang paling kecil sekali. Saya gunakan grade D. Sebab apa? Kat kedai tak ada yang grade C, tak ada. Yang ada grade D sahaja. So kita pun terhad. Boleh beli berapa sayang? Hari tu 3 papan sahaja. 3 papan sahaja. So ini sahabat. So kita rebus. Simple aja rebus telur ni. Jom kita rebus telur. Okey sahabat, ke sesi penyediaan bahan-bahan untuk apa sayang kita nak masak? Sambal dia. Sambal dia saya nak buat sambal apa sayang? Sambal tumis biasa. Dan saya nak juga buat sambal udang udang Jadi udang dengan sambal tumis tu saya tak campurkan sahabat untuk kata orang kalau kita nak makan udang tu kita ambil yang sambal udang punya, dan untuk sambal tumis tu dia punya yang paling banyak sekali. So tengoknya saya gunakan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga gunakan bawang, bawang merah saya guna bawang putih dan juga sedikit halia sayang. Ni halia. Ini bahan utama dia. Ini bahan dia. Dan kalau nak gunakan santan pun boleh sahabatnya untuk sambal ni, tapi saya tak gunakan. Dan gunakan juga belacan sayang. Jangan lupa belacan, dan yang paling penting ni ni.
kita gunakan ni. Ni sahabat. Saya masakkan lada ni, sahabat. Ini paling penting sahabat ni. Saya masak dulu lada ni sahabat ni. Biar dia lembut, dia masak ni. Terpulang pada kita lah berapa banyak kita nak. Tu, ini saya nak ambil sedikit lada ni sayang. Kita nak buat apa sayang? Buat sambal Okey sahabat, jom kita buat sambal dia. Okey sahabat Jadi biasa untuk memudahkan untuk membuang biji ni, potong-potong aja macam ni sahabat Potong-potong macam ni, lebih kurang dia macam ni lah Kalau yang tahan kuat, tangan kuat tu boleh aja kita ramah-ramah sayang Okey macam ni. Saya letakkan dekat ni lah. Macam tu. Saya lebih kurang dia macam ni sahabat Jadi kalau ni sayang kalau kita setengah orang tu, kalau nak menghilangkan dia punya biji ni sayang, dipotong-potong lebih awal sayang Tapi kalau yang tak sempat macam ni, boleh macam memblender dia sayang, campurkan dengan sedikit minyak jadi dia akan tapi warna dia kuning-kuningan sahabat warna dia akan sedikit kuning-kuningan Jadi sahabat, tujuannya untuk kita macam ni, jadi dah mudah lembut Kalau untuk mudah lagi sayang, bila masak macam ni, kita masakkan dulu lada dia ni. Lada ni kita masak. Jadi kalau kita nak ambil, kita tinggal ambil je. Tinggal nak masak. Lepas masak ni, lepas basuh macam ni, kita blend dia. Jadi mudah orang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil portion yang saya nak buat sambal aja sahabat saya nak buat sambal. Untuk hari ni saya nak buat sambal. Bukan dia macam inilah Okey, cukup saya macam ni. Udang kan? Udang dulu. Tak, ini sambal biasa dulu. Udang dulu bang, pasal udang lagi cepat daripada biasa. Takut udang lagi kerja kan. Dia nak sambal udang dulu Okey. Kita lebih kurang dia macam ni lah sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Udang ni pun tak banyak kan? Ya, kita nak blender sayang. Okey, kita ambilkan mesin blender sayang. Okey sahabat, kita mulakan untuk membuat sambal kita. Kita nak hiris setengah bahan-bahan kita ni perlukan bantuan sahabat untuk memudahkan dia untuk dia mudah apa sayang? Untuk mudah hancur sebab kita punya mesin ni agak nazak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. So sepatutnya kita masukkan yang ni sebab dia yang lebih lembut dulu Saya masak 2 kali sahabat sebab mesin saya ni tak berapa kuat. So lebih kurang macam ni sahabat kita masukkan. Dan kita campurkan sedikit ikan bilis. So jom kita blender sayang. Untuk tak lupa ni, masukkan terasi ataupun belacan. Jom kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, lebih kurang halus dia macam ni. Optional lah sahabat. Ada yang suka lembut, ada yang suka kasar. Jom, so kita masak. Jom. Okey sahabat. So sebelum kita memasak sambal je, kita nak goreng udang ni Kita nak celur udang dulu. Kita nak layu Ini kata kita dalam bahasa orang masak, kita layu dulu dia punya sambal dia. Dia punya udang dia ni Ni agak-agak macam ni sahabat lebih ke masak macam ni. Okey. Sebab kita gunakan udang laut, jadi dia tak merah sangat Kalau gunakan udang yang bela tu sayang, udang yang ternak dalam kolam tu dia warna dia akan jadi merah. Ini udang laut saya gunakan. So kita adukkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu kita jeling-jeling sahabat telur kita. Ini dia. So rasanya dah masak. So kita boleh matikan. Kita biarkan dulu. Kita layukan udang kita sahabatnya sebentar saja. Sahabat,
masak ni waktu pagi ni kadang-kadang agak sedikit kejar-kejar kalau especially kalau anak-anak nak pergi kerja, takut tak sempat. Takut tak sempat. Itu je. Inilah kita walaupun dah kita dah berusia tetapi kita ingat anak-anak kita tu kalau nak makan beli dekat luar tu mahal sekali. Tapi dalam makan tak puas sangat, sikit sangat. Kalau dah udang ni seekor berapa sayang? Kan? So ni kita masak sendiri tu puas lah sedikit Okey sahabat, menggunakan minyak yang sama ni kita tambahkan sedikit minyak lagi sayang Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan minyak yang sama, kita tambahkan Okey sahabat, ini bahan-bahan giling kita. Saya ada dua bekas sahabat Ini dia bahan-bahan giling. Saya ulangi bahan-bahan yang perlukan. Dalam dia ni ada belacan, bawang putih, bawang merah dan juga halia dan juga apa sayang kita gunakan? Bilis. Sedikit bilis Mula-mula saya tumiskan daun pandan sahabat, lepas tu saya masukkan. Tujuannya tu untuk mewangikan sahabatnya. Sementara daun pandan ada, kalau daun pandan tak ada saya tak bagi. Kita ada daun tu kita bagilah sahabat. So kita masukkan. So sahabat, yang ini kita goreng je ataupun kita tumis je sehingga pecah minyak. Macam ni. It's very simple sahabat Simple dalam ni ada belacan, saya ulangi ada ikan bilis, ada bawang putih, bawang merah dan juga sedikit halia. Halia kita gunakan sebab apa kita gunakan udang sahabat Dan yang bahan penting sekali ialah lada Lada ni kita pulang kita nak gunakan lada ni boleh, nak campur dengan lada serbuk pun boleh Semua boleh. Kalau gunakan lada serbuk tu dia halus, warna dia cantik merah. So kita goreng macam ni sahabat. Kita masak dia sehingga orang kata pecah minyak. So kita tutup untuk mengelakkan daripada dia memecik sampai Sarawak. Okey, kita tutup je. Kita tengok. Ya, tu sahabat dah cantik macam ni sahabat. Dah mula ni sahabat. Minyak dah mula kempis. Apa yang kita buat sahabat? Biasa macam ni saya terus garamkan dia sayang Kita masukkan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Garam masa cukup je Jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Yang musahat berasa. So masukkan serbuk pati ayam. Bismillahirrahmanirrahim. So saya masukkan sedikit leceh ataupun MMSSD sahabat untuk memperhitungkan So sambil-sambil tu kita kocai bila kita kocai pelan-pelan ni sahabat, kita yang untuk memudahkannya kita apa sahabat kita matikan je. So kita masukkan asam jawa. Kita masukkan air asam jawa secukupnya. Ini pun secukupnya. Saya tambahkan air asam jawa secukupnya. Dan akhirnya kita juga masukkan gula sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lebih kurang dalam 3 sudu ke macam tu sahabat Ni lah sahabat, kalau katakan pedas kita tambah lagi. So kita boleh kuatkan lagi api dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu sebentar lagi dan untuk tujuan tu kita biarkan dia untuk pecah minyak. Kita tutup dia sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, sambil-sambil tu kita boleh tengokkan nasi kita sahabat So nasi kita dah mula didih bukan mula didih, nak mula mengering sahabat Seelok-eloknya tadi masa dalam proses tu kalau sempat kita godeh-godehkan supaya santan dia tu boleh bercampur merata. So lebih kurang dia macam ni sahabat dia dah. So sama tengok. Lebih kurang macam ni. Tengok So kita tutup lagi. Okey sahabat. Masa dah berlalu.
So, sekali kita selorkan minyak, selorkan api. Kita tengok kita punya sambal. Ya sahabat, tengok kita punya sambal ni. Apa dia punya hasilnya. Kita perasakannya sahabat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa ni mustahak Kalau yang ini kita nak gunakan bawang pun boleh Kita goreng-gorengkan bawang. Kita layu masukkan halal. Tapi sebab setengah anak saya tak berapa suka, saya gunakan yang macam ni dia suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat ni, yang ini kurang manis saya tambahkan lagi gula lebih kurang dalam 3 lagi So berarti gulanya dalam lebih kurang dalam 6 sudu. So kita masak terus sahabat. Kita masak sebentar lagi macam ni. Okay sahabat, bentar ada untuk mengelakkan daripada kita menunggu dia je, kita buat kerja lain. Okey sahabat, kita ini masak dalam kita renyahkan dalam masa yang sama. Kita tengok wali yang sebelah kita nak masak apa sayang? Ikan bilis. Kita nak goreng ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan ikan bilis yang dah dikopik. Kita goreng dengan gas cukup ni tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang, agak-agak cukup ni. Kalau sikit pun cukup, banyak pun cukup. Nampak sahabat kalau ikan bilis ni, kalau kita terjunkan ke sebelah ni pun sedap Jadi itu namanya sambal ikan bilis. Yang ni saya nak buat sambal udang lagi. Lebih kurang dia macam ni sahabat. Lebih kurangnya macam ni kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat. Eloknya pakai peniris saya sahabat sebab saya peniris saya gunakan untuk apa tu sayang? Udang. Udang. Lebih kurang dia macam tu. Ni sayang. Okey. Dan kita terus goreng kacang tanah. Kacang tanah sahabat Kalau kita masak ni kacang dia ada kacang tanah Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ni Okey sahabat, kita tengok sebelah tu dah cantik dah naik minyak macam ni lebih kurang ni sahabat So kita masukkan udang kita. Tak asinkan duk ni. Ya, tak asinkan duk. Ya. Ni kita masukkan udang ni sebab saya tak buat sambal tumis berasingan sahabat ni, saya terus habis macam ni kita masak sambal. So kalau dah macam ni kira dah masak sayang. Okey, kita slowkan api. Kita slowkan api sayang. Yang tu kita sambung yang sini. Yang ni pun masak nak kena jaga api dia sayang Jangan terlalu hangus ke apa, agak-agak masak. Jadi lebih kurang dia macam tu kita angkat. Okay, ni okey sayang Okey sahabat kita masukkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak berjualan ke apa sahabat, kacang bilis ni jangan buat pagi tu, kita dah boleh sediakan tak kira lah kat rumah tu mesti adalah dia benda macam ni supaya kita dah get ready. Ada mana bahan-bahan yang boleh kita masak dulu, kita masak dulu kecuali sambal lah sambal pun kalau sambal yang tumis pun dah boleh get ready, boleh masak. So okey, lebih kurang macam ni sahabat. Siaplah sudah sambal kita. Saya nak rasakan sekali lagi. Setelah saya tambahkan lagi tadi dengan sedikit gula. Okey, saya tambah
Dia rasakan sekali lagi sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa nasi lemak ni sedap dia bergantung pada sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap sahabat ya. Ya, siap sudah ya sahabat masakan nasi lemak saya dengan sambal tumis udang dan juga perabah-perabah lain, ada kacang. Ada apa sayang? Ada ikan bilis. Ada lagi sayang? Telur. Ada telur rebus ke atau telur goreng ke whatever yang suka, tapi hari saya nak gunakan telur rebus. Dan yang mustahak ada nasi lemak dia, dan juga kita boleh gunakan sayur optional nak gunakan kobis boleh, nak gunakan kacang panjang boleh, nak gunakan timun boleh, nak gunakan kangkung pun boleh. Kalau beberapa Melaka dia guna kangkung. Dan kalau saya gunakan kobis mentah. Saya iris-iris halus. So, okey sahabat, jangan lupa untuk mencuba masakan ringkas ni Sebenarnya ringkas saja masak dia. Boleh disediakan lebih awal. So, masak nasi lemak, Sambal udang. ikan bilis. Complete set. Cara Abang Pencet Resipi dan Makcik Kamera. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Cantik sayang. Okey sahabat, siap sudah masakan sambal udang kita untuk nasi lemak. Ini sambal udang sambal udang laut. Untuk nasi lemak Makcik Kamera dan juga Abang Pencet suka-suki. Sedap sayang. So jom. So biar macam biasa, jom kita makan sayang. Jom. Buat dengan air kopi pula tu. Ni sahabat ni, kalau sahabat suka, sahabat boleh tambahkan dengan apa sayang? Bawang bawang yang telah kita layukan Sedap tapi yang sukalah sebab anak saya tak suka benda-benda macam tu. Saya buat untuk anak-anak makan. Saya semua halus. So senang kalau halus macam ni orang semua boleh makan. So kalau ada yang lain-lain pun boleh makan juga, tapi tak semua. So okey sahabat, dipersilakan untuk mencuba masakan udang, sambal tumis udang untuk nasi lemak, cara APSS dan Makcik Kamera. So jemput kita makan sayang. Jom makan. Kita makan. Ni. Okey, jom. Okey, jom. Jom. Okey sahabat, masa yang ditunggu-tunggu, iaitu saya nak mencicipi apa yang kita masak tadi. Kita masak apa sayang? Nasi lemak. Nasi Sambal lemak. udang. Ya, nasi sambal udang. Macam biasa saya nak minum air. Air apa saya ni? Bunga telang. Air bunga telang. Air bunga telang yang saya rendam dengan dengan pandan, daun pandan. So wangi, enak. So sahabat, ini hari saya nak makan. Jodoh dia, package dia saya gunakan sambal udang, juga ni apa telur rebus. Ada juga saya gunakan ini mesti package, ini package penting dia. Ada. Okey sahabat, saya gunakan telur. Saya nak makan kacang telur, saya gunakan kacang. Saya minta ikan bilis ikan bilis ni sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita gunakan ulam sayang. Kita gunakan ulam apa sayang ni? Ulam peria. Yang suka timun gunakan timun, tapi saya dengan Makcik Kamera nak gunakan ulam ni. Daripada kebun bandar. Dijamin sihat, tak gunakan racun serangga. So saya gunakan sambal apa sayang? Udang. Sambal udang. Itu dia. Sambal udang ni menjadikan dia sedap. Okey. Saya makan 2 ekor dah sayang. Satu jantan, satu betina. Nak tahu buat jantan betina macam mana sayang? Wallahualam. Bos. So okey sahabat, jemput kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wangi, sedap. Jemput. Sedap ya. Makan dulu, makan.
Yang suka ni, yang tak suka je. Ni optional lah sahabat. Apa yang sahabat suka nak gunakan, boleh gunakan kangkung, timun, apa sayur kubis pun boleh. Tapi ni hari kita nak gunakan peria katak. Sedap ya. Dia macam ada pahit-pahit sikit. Jadi buat lalapan. Kita pulang pada kita punya suka ya. Dah bagus suap sayang. Makan dia. Tak siapa ni. Nak hemat makan udang je. Jemput. Dah sayang. Terima kasih. Kita kat rumah tu je ramai orang. Kenapa kita makan berdua juga Mana orang lain? Mana yang nak libaskan anak cucu dia tu? Dia pergi klinik sayang. Ada appointment nak cabut gigi. Tiba-tiba cucu tak sihat. Kena bawa pergi doktor. Jemput. Yang sihat kita juga je sayang. Kita sihat tak sihat, kena sihatkan. Sayang. Saya lupa nak makan telur dia sayang. Comel telur. Sedap. Yang ini muda sahabat. Bila muda kita jangan buang. Kita makan dia. Macam tu tak pahit sedap. Okey sahabat, saya nak teruskan makan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa sahabat, sediakan sarapan untuk keluarga, untuk diri kita sendiri sesekali. So hari ini saya masak yang very simple sebenarnya, nasi lemak tinggi masuk aja lebih kurang macam tu. Masak dia, buatkan sambal ni. Makan ulam-ulam yang ada keliling rumah kita. Sehat sahabat. Jumpa makan dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih atas sokongannya dan maaf atas segala kekurangannya. Cecilkan diri kita selalu sahabatnya. Rajin-rajin kata orang membelai diri kita sendiri dengan makanan-makanan yang sehat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.